pagi ni kita nak bercerita tentang zakat pendapatan. Apa yang dimasukkan dengan zakat pendapatan dan apa membezakan zakat pendapatan dengan zakat simpanan. Jadi pagi ni kita bersama dengan pengurus unit syariah PBZ Mawib iaitu Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman. Okey, contohlah dalam keadaan sekarang ni, contoh si penyimpan ni dia tak bekerja ataupun dia tak ada pendapatan tetap. Okey. Tapi dia ada wang simpanan yang tak berubah jumlahnya. Tak berubah. Okey. Dia gunakan hasil dividen untuk support pembelanjaan setiap tahun. Dia guna dividen saja. Okey. Adakah simpanan yang tidak berubah tu perlu dia bayar zakat? Okey. Konsep yang kita kena faham adalah apa-apa sahaja bentuk simpanan meskipun tidak dilakukan apa-apa, dia tak laburkan ke ataupun dia tak meniagakan ke ataupun dia tak dibuat apa-apa je lah. Pendek kata contohnya dia tak kisahlah disimpan kat bank ke, disimpan kat rumah, hatta disimpan dekat rumah sekalipun. Okey. Harta tu kalau lebih nisab pada asasnya dia kena zakat. Okey, asasnya. Walaupun dia tak buat apa-apa Walaupun dia tak buat apa-apa. Walaupun dia simpan bawah baju je Ustaz dia simpan bawah baju, dia selit celah Quran, tak kira lah. Itu saya kan? Selit celah Quran. Jadi katakanlah dia cukup nisab. Nisab kita tahun ni 20,299. Kita akan bincangkan pasal nisab juga. Tapi contohnya tu basic tu kena dah. Apa lagi kalau dia buat sesuatu untuk menambahkan hasil. Walaupun dia cakap, dia makan, dia punya perbelanjaan, dia dah tak ada gaji, tapi dia ada simpanan tu. Kes ni sama dengan harta anak yatim. Sebab harta anak yatim dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan, siapa-siapa yang jaga harta anak yatim, hendaklah harta tu dikembangkan, jangan hanya habis dimakan oleh zakat. Maksudnya, kewajipan zakat kena juga atas harta tu. Aku buat zakat memang aku suka sebab aku tak pernah selesai dalam fikiran ni cerita bab zakat ni. Tapi Ustaz, bila Ustaz sebut bab nisab. Nisab ni okeylah, saya tak pasti sama ada nisab ni dia kira dalam tahunan and beza sebenarnya nisab dengan haul ni Ustaz. Cuba cerita Ustaz. Okey, pertama sekali kita kena faham nisab tu apa, haul tu apa. Jangan selalu orang terkeliru juga ni. Nisab ni adalah kalau kita senang cakap bahasa orang kampung saya threshold lah. Kamu cakap orang putih lagi. Maknanya dia ni adalah satu dia panggil had minima. Bila sampai pada had tu seseorang itu telah dianggap mempunyai kekayaan yang layak untuk dia berzakat. So nisab ni kita refer kepada kadar 85 gram emas pada harga semasa lah. So harga semasa yang kita telah tetapkan kalau di Pusat Zakat Wilayah Persekutuan 20,299. Itu nisab berdasarkan 85 gram emas berdasarkan harga emas. Itu nisab. Maknanya nak ukuran kekayaan seseorang. Tapi setahun Ustaz yang setahun tu itu adalah haul. Okey. Haul ni adalah tempoh masa. Maknanya tempoh masa harta tu ada dekat dalam simpanan kita, tangan kita, milikkan kita, maka itulah dikira setahun dan yang dipanggil sebagai haul. Haul ni adalah pusingan setahun. Kalau ikut asalnya adalah tahun Islam lah, tahun Qamariah. Tahun Qamariah ataupun tahun Hijrah yang berjumlahkan 354 hari akan dia. Akan dia tu. So macam mana bila kata kita dekat Malaysia, rasanya dekat satu dunia dia gunakan tahun Masihi ni Ustaz kan. So bila hujung tahun baru bayar zakat. Macam mana tu Ustaz? Dia sebenarnya bila menggunakan tahun dia tak ada masalah sebab ulama' dah bincang sama ada nak kena asas mesti tahun Hijri. Tapi apabila dunia ni sudah sistem dunia pakai sistem tahun Masihi, cuma kalau kita nak tentukan kewajipan kita kata kita kiralah kewajipan kita tu telah berlangsung pada tahun Hijrah. Tapi pembayaran kita pada tahun Masihi itu tidak menjejaskan. Maknanya kalau kita nak bayar ikut term tenure tahun Masihi tak apa. Tapi kewajipan kita boleh tentukan pada tahun Hijrah. Contohlah, tahun Masihi kan 365 ataupun 366 hari. Okey. So kita dah kata kita wajib pada hari yang ke-354. Yang tu dah wajib. Jangan kita kata kita wajib pada 366. Okey, ataupun 365. 354 kita nak bayar hujung tu nak lewatkan sikit sebab kelewatan tu dia kalau orang tanya lewat bayar zakat ni berdosa ke? Kalau sengaja dilewatkan berdosa. Tapi kalau ada asbab-asbab lain yang mana asbab itu tidaklah menunjukkan kesengajaan, maka itu tidak jadi masalah. So tak ada hal lah, senang cerita.